Anwar yakin mampu menang bergaya 3 negeri pada PR15. Kemah besar mengelirukan. Adakah Pakatan Harapan bakal bertanding sendiri? Nazri pecah rahsia. Najib dan Zahid langgar janji. Tun M bakal jadi Perdana Menteri buat kali ketiga. Dakwa Najib menipu. Amanah buat laporan polis. Pengerusi Pakatan Harapan Anwar Ibrahim berkata, 3 negeri yang diterajui pentadbiran gabungan itu telah mencatatkan kemajuan yang jauh lebih baik berbanding negeri lain, tetapi mereka perlu lebih konsisten dalam menyampaikan dasar kerajaan itu kepada rakyat. Justru katanya dia yakin Pakatan Harapan mampu mengekalkan ketiga-tiga negeri berkenaan, Selangor, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang pada pilihan raya negeri dan umum akan datang. Tetapi pemimpin dan jentera mereka seharusnya tidak hanya menumpukan pada penyebaran maklumat mengenai dasar masing-masing di negeri sendiri, tetapi juga di negeri-negeri lain. Saya optimis kita boleh pertahan kemenangan bergaya di negeri-negeri ini. Cabaran kita untuk sampaikan maklumat ini di luar. Secara objektif, kalau kita lihat kemajuan dan langkah-langkah yang diambil di Selangor, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang berbanding negeri lain jauh mengatasi. Tetapi ini perlu pencerahan, perlu makluman. Rakyat perlu tahu apa dasar mengenai pendidikan di Selangor ketimbang negeri lain. Ini sebab saya katakan kita usaha beri penerangan. Kita sudah tahu di Selangor, tetapi tidak boleh puas hati. Jentera Selangor harus turun ke negeri lain buat penerangan. Katanya seperti dilaporkan oleh Selangor Kini milik kerajaan negeri. Anwar berkata dia yakin Pakatan Harapan mampu mengekalkan ketiga-tiga negeri itu, memandangkan mereka yang tinggal di negeri-negeri itu sudah sedia maklum dengan dasar kejayaan mereka. Tetapi propaganda menentang Pakatan Harapan dan maklumat salah berleluasa di negeri lain. Umpamanya di Selangor pada peringkat awal 2008, kalau masih ingat hari-hari serangan DAP, soal termakan kinzih, soal sekolah tiap hari dan berbulan-bulan. Sekarang kalau di Selangor sudah tidak laku, tetapi kalau negeri lain masih digunakan lagi untuk menyerang, katanya. Presiden PKR itu juga mengimbas kembali insiden ketika dia berkempen pada pilihan raya negeri Johor. Lalu ditanya oleh seorang individu yang berkata mereka bersetuju dengannya tentang kemajuan negeri-negeri pimpinan Pakatan Harapan, tetapi mempersoalkan mengapa laungan azan tidak dibenarkan di masjid di Pulau Pinang. Saya dari Pulau Pinang, masjidnya masih kuat ceramah, kalau mikrofon baru kuat lagi. Itu yang kita faham. Jadi propaganda murahan dan fitnah itu kadang-kadang mengesankan, kata Anwar. Atas sebab itu katanya Pakatan Harapan tidak seharusnya mengambil mudah isu sebegitu, kerana dakwaan sedemikian boleh menjejaskan orang ramai yang ingin menyokong mereka. Tetapi sanksi terhadap DAP yang kononnya sudah mengkristiankan Pulau Pinang, menurutnya ini satu pembohongan yang nyata. Tetapi demikianlah politik picisan dan kotor yang mereka permainkan. Maknanya jentera kerajaan, wakil-wakil rakyat jangan pandang ringan dan selesa, kerana musuh politik kita akan cari helah untuk mencari fitnah-fitnah baru. Kerana orang-orang ini dia ikut Joseph Goebbels, Menteri Propaganda Nazi, dalam teori penerangan Adolf Hitler. Ulang-ulang fitnah, akhirnya orang akan percaya. Yang ini difaham, tetapi tentunya faham ini faham yang menyesatkan, kerana ini bertentangan dengan nilai Islam. Jadi bagi kita, berbeza daripada politik biasa, soal nilai integriti, soal akhlak mesti diterap dalam ahli kita, katanya lagi. Presiden PKR Anwar Ibrahim menyifatkan konsep pendekatan kemah besar yang merangkumi parti-parti pembangkang sebagai mengelirukan dan berkata parti-parti induk Pakatan Harapan harus merangkul kekuatan. Bagi saya, PKR, DAP dan Amanah dalam Pakatan Harapan kekuatan unggul yang mesti dibesarkan. Saya tidak guna kemah besar, saya kata mesti merangkul kekuatan. Induk ini harus diperkukuh dan diperkuat sebab dalam pengalaman kita, PKR sebagai satu parti, DAP sebagai sahabat rakan setia dan Amanah itu nampak begitu mantap, katanya dalam satu wawancara yang disiarkan di Selangor Kini. Menurut Anwar, sebelum ini Pakatan Harapan cuba berdamai dengan tokoh-tokoh lain yang dipinggir, namun ada percubaan sehingga menimbulkan ketegangan, keresahan dan pengkhianatan. Malah menurutnya pengkhianatan dalaman PKR tidak akan berlaku jika tidak didukung oleh Tok Dalang di luar. Dalam wawancara itu dia juga ditanya kemungkinan untuk Pakatan Harapan bekerjasama semula dengan Bersatu yang berpaling tadah melalui langkah syaratan sehingga menyebabkan kerajaan 22 bulan Pakatan Harapan tumbang dan pejuang yang diterajui oleh Dr. Mahathir Mohamad.
sambil mengakui kerjasama itu adalah sesuatu yang sukar walaupun dia lebih cenderung pertandingan 1 lawan 1. Anwar berkata dia tidak menolak kemungkinan akan ada persaingan 3 penjuru atau lebih. Dia juga memberi contoh tentang maksudnya mengenai kesukaran kerjasama itu. Umpamanya pejuang buat kenyataan dia akan mendukung mana-mana sahaja parti yang menang umpamanya. Ya, itu bagi saya sukar. Kita kalau ada persefahaman dalam pembahagian kerusi, mestilah atas dasar dan prinsipnya. Jadi saya tidak mahu kata kita menolak perbincangan dengan parti pembangkang lain. Tetapi istilah membuka kemah satu soal lainlah. Bincang itu perlu, satu kewajaran, tetapi bukan semestinya kesepakatan. Katanya sambil mengingatkan bahawa suara akar umbi selalunya negatif jika tidak ada penjelasan. Anwar berkata selaku ketua pembangkang, Perdana Menteri akan memanggilnya untuk berunding dan dirinya sedia berunding dalam isu-isu yang menyentuh kepentingan rakyat. Saya ketua pembangkang walaupun dalam Pakatan Harapan itu yang terkuat, tetapi ada juga parti-parti lain dalam pasukan pembangkang ini harus saya panggil untuk berunding supaya ada persefahaman dalam beberapa isu. Jadi kadang-kadang ini dikelirukan. Jadi ada beza antara Anwar Ibrahim sebagai Presiden PKR, Anwar sebagai pengerusi Pakatan Harapan dan Anwar sebagai ketua pembangkang dan diperluaskan, katanya. Mengulas mengenai kekuatan parti Kerajaan Barisan Nasional yang sekarang nampak menonjol, katanya pembangkang memerlukan satu persefahaman supaya tidak ada pertindihan seperti yang berlaku pada beberapa pilihan raya negeri baru-baru ini. Di Johor seperti mana orang kata, kita kalah. Tetapi dia lupa kalau kita bersaing 1 lawan 1. Keputusan itu berbeza. Jadi bagi saya, kita jangan terus padam kemungkinan ini. Tetapi mesti ingat, landasannya mesti prinsip. Jangan landasannya itu mengiyakan kepada rasuah, tutup kes mahkamah. Itu ada batasnya, katanya. Najib Razak dan Ahmad Zaid Hamidi melanggar perjanjian dibuat pada 2009 untuk berundur, kata Nazri Aziz. Ahli Parlimen Padang Rengas mendedahkan perjanjian itu meletakkan syarat mana-mana pemimpin parti dihadap ke mahkamah perlu mengundur diri. Nazri berkata perjanjian itu dipersetujui Najib yang ketika itu Perdana Menteri dan Zahid sebagai timbalan Perdana Menteri. Sekarang mereka menguasai parti dan bukan mengutipkan janji yang telah dibuat, katanya menurut Astro Awani. Nazri berkata demikian dalam satu forum di Yusof Ishak Institute. Najib dalam proses terakhir merayu keputusan dibuat 2 mahkamah sebelum ini yang menjatuhi hukuman bersalah terhadapnya melibatkan penyelewengan 42 juta ringgit dana SRC International, manakala Zahid pula dalam proses membela diri atas 47 pertuduhan yang disabitkan ke atasnya melibatkan pecah amanah dana milik Yayasan Akal Budi. Diminta mengulas usaha meneruskan perjanjian persefahaman MOU transformasi dan kestabilan politik dengan Pakatan Harapan. Nazri menjelaskan masalah dihadapi Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob adalah tentangan dalaman UMNO dan bukan pihak lain. Yang menentang MOU ini bukan pembangkang, tetapi sebaliknya daripada parti kami sendiri, mereka di dalam UMNO. Saya bimbang dengan UMNO. Saya tidak bimbang tentang PAS atau Bersatu. UMNO merupakan musuh terbesar kita pada masa ini, katanya. Nazri juga mendakwa ada pihak tertentu yang mahu MOU ditamatkan dan mahukan pilihan raya umum ke-15 disegerakan kerana mempunyai kepentingan peribadi. Perkara ini datang dari parti saya sendiri. Kenapa? Ini kerana kepentingan peribadi nak mengelak kes mahkamah. Apa yang akan berlaku kepada mereka jika mahkamah mendapati mereka bersalah? Ini memalukan dan tidak masuk akal, katanya. Beliau juga menjelaskan UMNO tidak sepatutnya gairah mendesak apa yang mereka kehendaki kerana parti itu bukan lagi mendominasi kerajaan. Pejuang berhak untuk mencalonkan Dr. Mahathir Mohamad sebagai calon Perdana Menteri buat kali ketiga jika parti itu menang pada pilihan raya umum ke-15, kata seorang pemimpin parti. Ketua Pejuang Wilayah Persekutuan Khairuddin Abu Hassan berkata, pihak lain tidak perlu sibuk mencampuri urusan parti itu untuk mencalonkan Mahathir sebagai Perdana Menteri. Kalau parti lain boleh mencalonkan bekas banduan dan penjenayah songlap duit negara sebagai calon Perdana Menteri, maka Parti Pejuang juga berhak untuk mencalonkan Mahathir sebagai calon Perdana Menteri. Pengalaman serta ilmu pengetahuan Mahathir terlalu luas hendak dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin lain di negara kita, katanya dalam kenyataan. Khairuddin berkata pengalaman serta ilmu pengetahuan Mahathir terlalu luas hendak dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin lain di negara kita. Beliau berada dalam pesada politik tanah air dari sebelum UMNO dilahirkan sehingga kini dah melalui pelbagai fasa cabaran politik tanah air. Siapakah Anwar Ibrahim, Najib Razak, Muhyiddin Yassin dan beberapa lagi tokoh lain jika dibandingkan dengan kebolehan Mahathir? Mahathir amat layak untuk membuat comeback sebagai Perdana Menteri buat kali ketiga, katanya. Khairuddin berkata, Mahathir tidak pernah menipu dalam mana-mana perjuangan untuk menegakkan kebenaran.
Katanya Mahathir boleh melakarkan semula pelan induk bagi memperbaiki semua permasalahan negara ke arah membina semula Malaysia baru. Bulan lalu Mahathir berkata beliau bersedia mempertahankan kerusi Parlimen Langkawi pada PRU15 sekiranya tiada calon lain yang sesuai untuk bertanding di kawasan berkenaan. Bagaimanapun pada Mac, Mahathir berkata beliau telah memutuskan untuk tidak mempertahankan kerusi Parlimen Langkawi bagi memberi peluang kepada calon yang sesuai dan lebih muda selain faktor kesihatannya yang belum pulih sepenuhnya. Pemuda Amanah membuat laporan polis terhadap Najib Razak mendakwa bekas Perdana Menteri itu membuat kenyataan menggelirukan berhubung isu rampasan dua anak syarikat gergasi minyak Malaysia Petronas yang diperbadankan di Luxembourg oleh warisan Kesultanan Sulu. Ketua Strategi Pemuda Amanah Amartan berkata laporan dibuat mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia dan Seksyen 499 dan 505 Kanun Kesiksaan. Kami membuat laporan polis terhadap Najib kerana kenyataan yang dikeluarkannya beberapa hari lalu yang menuduh pihak lain untuk melepaskan diri daripada masalah yang disebabkannya ketika mentadbir negara. Niat kenyataan itu jelas untuk mencetuskan kekeliruan di kalangan rakyat, melemparkan kesalahan dan menjejaskan kerajaan sekarang. Katanya ketika ditemui pemberita di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Dang Wangi. Turut serta adalah dua peguam pemuda amanah, Fadli Umar dan Azri Abdullah. Azri memberikan beberapa perincian laporan polis yang dibuat, termasuk beberapa hantaran yang dibuat Najib di Facebook. Hantaran ini mengandungi kenyataan yang berniat memanipulasi dan mengelirukan orang ramai. Jika anda lihat hantarannya sejak Mac hingga 2 hari lalu, dinyatakan tuntutan daripada Kesultanan Sulu hanya difailkan pada 2019 ketika Pakatan Harapan menjadi kerajaan. Namun jika anda semak rekod, anda dapat lihat dengan jelas yang prosiding bermula pada 2017, 2 tahun sebelum Pakatan Harapan menjadi kerajaan, kata Azri. Sementara itu, Umar berkata pihaknya berpandangan bahawa hantaran Najib sebagai mengelirukan dan satu penipuan jelas. Hantaran ini adalah penipuan jelas. Kami harap Najib dapat berhenti bertindak seperti seorang tentera cyber dan tidak lagi membuat cerita palsu seperti ini, katanya. Terdahulu waris Kesultanan Sulu yang dikatakan menuntut 14.92 bilion American dollar bersamaan 62.59 bilion ringgit daripada Malaysia dilaporkan merampas dua anak syarikat gergasi minyak Malaysia Petronas yang diperbadankan di Luxembourg. Menurut laporan Financial Times yang berpangkalan di London, pihak peguam berkata mereka merampas Petronas Azerbaijan, Shah Deniz dan Petronas South Caucasus yang dilaporkan bernilai 2 bilion American dollar. Dalam pada itu, Azri berkata laporan polis yang dibuat tidak bermaksud mereka menyokong Kesultanan Sulu. Katanya mereka ingin orang ramai tahu bahawa apabila bayaran tidak lagi dibuat terhadap pihak Kesultanan Sulu yang merupakan kelalaian kerajaan pada masa itu, tiada tindakan diambil terhadap kecuaian ini di mahkamah yang akhirnya menyebabkan kita berdepan dengan perkara ini, kata Azri.